Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jaritun Openg telah hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemuk Masing. Beliau turut diiringi isteri Datuk Amar Jumaani Tuntuanku Haji Bujang pada jam 9 pagi Rabu di Association of Churches ACS Tampin. Turut serta Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas dan barisan Kabinet Negeri yang lain. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menamatkan proklamasi darurat bagi Sarawak yang berkuat kuasa sejak 2 Ogos lepas. Menurut pemangku Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Azwan Effendi Zaira Kithnaini berkenan Seri Paduka terhadap penamatan proklamasi darurat berkenaan selaras dengan perkara 40 dan 40-1A Perlembagaan Persekutuan. Keputusan itu dibuat selepas rundingan bersama-sama Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bagi memenuhi keperluan demokrasi dan mengembalikan kuasa kepada rakyat untuk membuat pilihan serta memberi mandat dalam pembentukan kerajaan negeri yang baharu meskipun bimbang akan risiko peningkatan kes jangkitan COVID-19. Projek naik taraf ban di kawasan Asajaya yang berdepan dengan masalah mendapan dijangka selesai Oktober tahun hadapan. Menurut Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, sebanyak 38 juta ringgit telah diperuntukkan untuk melaksanakan projek naik taraf ban di kawasan Asajaya yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi. Pada tahun 2020, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah 500 juta ringgit untuk projek naik taraf ban ini bagi menyelesaikan masalah banjir serta kerosakan tanaman melibatkan kawasan Samarahan hingga ke Sebuyau. Pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan penurunan had umur mengundi kepada 18 tahun pada 2019 tidak dapat dilaksanakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selepas pindaan itu dibuat berikutan banyak perkara yang perlu dilakukan bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, perkara itu termasuk kerja-kerja membersihkan daftar pemilih. Selain itu, Wan Junaidi berkata pandemik COVID-19 turut mengekang kerajaan dan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk mengambil tindakan secara terperinci bagi melaksanakan pindaan perlembagaan itu. Sarawak ketika ini sedang mendahului kempen penanaman 100 juta pokok di bawah program penghijauan Malaysia dengan sejumlah 6,791,146 pokok telah ditanam sejak dilancarkan awal tahun ini. Bagaimanapun, menurut Pengarah Jabatan Hutan Sarawak JHS, Datu Hamdan Muhammad, Sarawak sebenarnya telah bermula lebih awal sejak 2019 dengan pada tahun lepas sahaja sebanyak 10.4 juta pokok berjaya ditanam.